Assalamualaikum, nama saya Sazwani binti Mazani dan nombor metik saya A19A0999. Saya dalam slide ini saya akan menerangkan tentang pengenalan. Tugasan yang kami pilih adalah subjek penghayatan etika dan peradaban. Dan isunya adalah kekurangan pensyarah atau tenaga pengajar yang berlatarkan belakang falsafah dan tidak mempunyai ilmu yang mendalam berkaitan bidang ini dan memandangkan subjek ini baru dan diwajibkan untuk semua universiti awam. Sebelum itu saya akan menerangkan sedikit tentang penghayatan etika dan peradaban ini. Dalam subjek ini kita perlu menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam pelbagai masyarakat dan etnik di Malaysia bagi memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal mereka untuk menangani kehidupan yang lebih mencabar. Selain itu, mempelajari subjek penghayatan etika dan peradaban dapat menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan kepada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Dan persoalan yang kami akan mengungkapkan atau kami akan mengkritikkan ada 4 soalan. Yang pertama adalah adakah falsafah atau matlamat yang menjadi dasar bagi subjek yang dipilih. Yang kedua, adakah ilmu yang disampaikan atau kandungan subjek menepati atau mencapai falsafah atau matlamat tersebut. Yang ketiga, adakah nilai ilmu atau subjek dalam konteks sudut individu, masyarakat dan lain-lain. Dan keempat, adakah subjek tersebut mempunyai nilai tersendiri jika dibandingkan dengan subjek-subjek atau pelbagai bidang ilmu. Dan 4 persoalan ini akan dihuraikan dan diterangkan oleh rakan-rakan saya seterusnya. Dan hasil tugas saya ini dapat menunjukkan permasalahan dan kebenaran dalam isu subjek penghayatan etika dan peradaban ini dan memperlihatkan kesan kepada pelajar universiti awam. Dan aplikasi tugas saya ini boleh memahami subjek penghayatan etika dan peradaban adalah penting untuk membangunkan nilai etika dan moral. Ini dalam memperkukuhkan khasiat mahasiswa ketika di alam universiti sebelum mereka melibatkan diri ke alam pekerjaan kelak. Sedangkan itu sahaja tentang pengenalan. Seterusnya saya akan memberi kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum, hai, nama saya Syahrul Najma binti Muhammad. Nombor metik saya A190180. Saya akan bercakap tentang falsafah atau matlamat yang menjadi dasar bagi subjek yang kami pilih, iaitu penghayatan etika dan peradaban. Untuk pengetahuan, subjek penghayatan etika dan peradaban telah diwajibkan di sebuah universiti awam di Malaysia bermula sesi 2019-2020. Berbalik pada tajuk saya sebentar tadi, antara matlamat subjek ini ialah melahirkan keraguan beretika dan bersifat positif, melahirkan masyarakat berilmu, mendidik generasi muda menjadi bakat, dan terakhir sekali mewujudkan suasana yang aman, sejahtera, maju, selamat, disegani dan dipandang tinggi oleh negara lain. Saya akan mulakan dengan matlamat pertama yang saya sebut sebentar tadi, iaitu melahirkan keraduan beretika dan bersifat positif. Ini menjadi matlamat utama subjek ini kerana pelajar merupakan ejen perubahan masyarakat yang dapat membina sebuah masyarakat yang beretika dan berperadaban dari semua segi. Pelajar yang mempunyai nilai baik dan sentiasa positif adalah agenda penting untuk mempersiapkan mereka bagi menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang di masa hadapan. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang berilmu. Hal ini kerana jika masyarakat menghayati etika dan peradaban, daya akal fikiran mereka akan lebih tinggi dan mereka akan sentiasa terbuka dengan segala hal. Apabila mereka berilmu, mereka dapat membezakan mana baik buruk dan tidak akan melakukan perkara yang tidak baik secara terang-terangan atau secara sembunyi. Masyarakat berilmu sangat penting untuk perpaduan dan keharmonian negara. Selain itu, matlamat lain ialah mendidik generasi muda menjadi berakhlak, bertepatan dengan peribahasa menutup bulu biarlah dari rebungnya. Kerajaan telah menerapkan penghayatan etika dan peradaban bermula di sekolah rendah untuk mendidik generasi muda kanak-kanak, merupakan pemaki negara di masa hadapan. Oleh itu, menjaga mereka sejak kecil adalah sangat penting untuk memastikan mereka dapat membezakan perkara yang buruk dan baik, agar mereka dari kecil sudah terdidik untuk tidak melakukan perkara buruk yang sudah dianggap biasa di kalangan masyarakat. Matlamat yang terakhir ialah mewujudkan suasana yang aman, sejahtera, maju, selamat, disegani dan dipandang tinggi negara lain. Hasil kepribadian mula setiap individu di dalam negara ini akan membawakan hasil untuk negara. Negara yang aman, selamat, sejahtera akan disegani dan dipandang tinggi oleh negara-negara lain. Kerana walaupun berbeza agama, negara dan budaya, manusia tetap akan menyukai orang yang berakhlak tinggi dan positif. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakrullah bin Majid. Nombor metik saya A19A0292. Saya akan membentangkan tajuk adakah ilmu yang disampaikan atau isi kandungan subjek
penghayatan etika dan peradaban menempati matlamatnya. Secara dasarnya, subjek yang dikaji mengajar manusia untuk mencari ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam. Bukan hanya sekadar secara teorikal, tetapi subjek ini sebenarnya membolehkan kita belajar secara praktikal kerana melibatkan kehidupan seharian kita secara tidak langsung. Subjek ini membolehkan manusia untuk berfikir dengan lebih matang mengenai benda yang baik atau buruk. Secara rumusnya, subjek ini telah menepati matlamatnya untuk melahirkan graduan yang beretika dan bersifat positif. Graduan perlu memahami dan memiliki kesedaran untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni untuk menjadi warga negara yang terdidik dan bertanggungjawab. Sekian, terima kasih. Nilai ilmu daripada subjek penghayatan etika dan peradaban pertama ialah dalam konteks individu, iaitu seseorang yang beretika dan beradab dapat menikmati kebaikan fizikal, rohani dan mentalnya. Individu yang beretika dan beradab akan sentiasa menjaga tingkah lakunya agar tidak bertentangan atau melanggar kehendak masyarakat, undang-undang negara dan perintah Tuhan. Dari segi mental, individu yang beretika dan beradab tidak gemar memikirkan dan melakukan tentang perkara negatif yang tidak mendatangkan faedah untuknya. Dari segi rohani pula, individu yang beretika akan mematuhi suruhan agama dan perintah Tuhan serta menjauhi larangan agama dan larangan Tuhan. Di samping itu, nilai ilmu daripada subjek penghayatan etika dan peradaban ialah dalam konteks organisasi. Etika berperanan penting dalam menentukan kestabilan organisasi. Sekiranya seluruh organisasi memiliki nilai etika yang tinggi, masalah pelanggaran disiplin organisasi tidak akan timbul seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa, ponteng, gangguan seksual dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Syazah Atira binti Jasmaidi, nombor matrik A19A0983. Seterusnya, nilai ilmu daripada subjek penghayatan etika dan peradaban ialah dalam konteks masyarakat. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Setiap agama yang diwakili telah mewajibkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Oleh itu, masyarakat di Malaysia saling menghormati antara satu sama lain dan menjalankan perayaan mengikut agama dan kaum tersendiri seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali. Dengan adanya penghayatan etika dan peradaban, masyarakat di Malaysia dapat memelihara keamanan, keadilan, kesejahteraan di samping dapat membentuk persekitaran yang sihat. Akhir sekali, nilai ilmu daripada subjek penghayatan etika dan peradaban ialah dalam konteks negara. Untuk mewujudkan negara yang aman, pemerintah perlulah mengambil tanggungjawab dan menunjukkan contoh teladan yang baik kepada masyarakat dan negara-negara lain. Jika individu, pemerintah dan masyarakat sangat mengambil berat tentang etika dan peradaban, Malaysia akan dapat mewujudkan negara yang aman dan selamat tanpa sebarang provokasi dan rusuhan, dapat meningkatkan sektor ekonomi dan pembangunan, serta Malaysia akan dipandang tinggi dan disegani oleh negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Hal ini sangat penting agar Malaysia dapat melahirkan lebih ramai masyarakat yang berdedikasi tinggi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zahri Zafran bin Muhammad Yusof. Nombor matrik A19A0318. Adakah subjek falsafah mempunyai nilai tersendiri jika dibandingkan dengan subjek-subjek ataupun pelbagai bidang ilmu yang lain? Pada pendapat saya ialah ya. Kita boleh melihat dari satu sudut pandangan. Dalam subjek falsafah kita akan mengkaji dan mendalami untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, untuk membawa dan mengangkat nilai manusia ke satu tahap yang lebih tinggi. Subjek falsafah juga menerangkan cara kita berfikir seperti berfikir secara kritikal, berfikir secara universal dan berfikir secara integral. Berbanding dengan subjek ataupun bidang lain, majoriti subjek yang lain hanya ingin memfokuskan untuk menyelesaikan masalah ataupun menerapkan ilmu dalam sesuatu perkara seperti dalam perniagaan. Sebagai contoh yang dapat saya beri ialah pelajar juga didedahkan dengan gelagat usahawan yang mampu membuatkan usahawan tersebut berjaya dalam dunia perniagaan, yang sebenarnya sekaligus mendemonstrasikan gelagat usahawan bagi memperkasakan ciri-ciri keusahawanan yang sedia ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hafiz bin Rusli. Nombor matrik saya A19A0277.
Sekarang kita teruskan dengan penutup. Kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa subjek falsafah ilmu ini amat penting kepada para pelajar kerana ia boleh membina pemikiran yang kritis dalam kalangan mahasiswa apabila menilai isu-isu semasa pada zaman sekarang. Di samping itu juga, ia dapat menilai hujah-hujah seperti bukti-bukti yang digunakan untuk membentuk sesebuah pemikiran. Seterusnya, pembelajaran falsafah ini dapat mendidik minda dan akal fikiran manusia untuk berfikir dengan lebih sistematik. Hal ini kerana dalam mempelajari falsafah dan memahaminya, ia memerlukan kekuatan logik dan mentik yang berdasarkan kepada hujah akal yang waras. Selain itu, falsafah juga menjurus kepada menganalisis, mencari kebenaran dan merancang penyelesaian, iaitu seiring dengan matlamat kerajaan untuk memastikan mahasiswa negara ini mempunyai aras pemikiran yang tinggi, peribadi yang mulia dan sentiasa cuba menyelesaikan masalah masyarakat. Melalui subjek ini, ia juga dapat melahirkan kesedaran bahawa wujudnya usaha global kolonialisasikan negara kita dalam pelbagai cara dan bukan hanya untuk jasmani sahaja, malah ia termasuk juga kolonialisasi emosi dan juga intelek.